Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada petang yang berbahagia ini. Insya-Allah bersempena dengan mengingati peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sedikit perkongsian berkaitan dengan Al-Isra' wal Mi'raj. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin, yang kami, kata Allah, berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa Isra'. Dalam surah An-Najmi ayat 13 hingga ayat 15, Allah SWT menyebut tentang peristiwa Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupa bentuknya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, iaitu pada malam Mi'rajnya, di mana di sisi Sidratul Muntaha itu terletaknya syurga Jannatul Ma'wa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana yang kita faham, peristiwa Isra' wal Mi'raj merangkumi dua kisah perjalanan dari bumi ke bumi, iaitu dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Perjalanan ini dipanggil Al-Isra'. Dari segi bahasa, Al-Isra' memberi makna menempuh perjalanan di waktu malam. Perjalanan dari bumi ke langit, iaitu dari Masjidil Aqsa di bumi naik ke langit pertama hingga ke langit ke-7. Kemudian naik lagi hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang kedua ini dipanggil Al-Mi'raj, yakni pendakian. Dua perjalanan ini berlaku secara berurutan dalam satu malam. Ia bermula selepas waktu Isya' berakhir ketika subuh pada hari yang sama. Oleh sebab itu, perjalanan ini termasuk dalam mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mustahil bagi manusia secara adatnya dapat melalui perjalanan yang begitu jauh dalam tempoh tidak sampai 12 jam, melainkan orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kisah Isra' dan Mi'raj diceritakan oleh banyak hadis sahih yang terdapat dalam kitab-kitab mu'tabar, dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan dan banyak lagi lah, mempercikan cerita tentang kedua-duanya yang hanya disebut secara sepintas lalu oleh ayat Al-Quran. Kisah ini diriwayatkan daripada sahabat yang cukup ramai, mencapai 26 orang sahabat yang menceritakan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Oleh yang demikian, sabitan kisah ini daripada Al-Quran dan riwayat ramai sahabat Nabi, maka kisah Isra' wal Mi'raj wajib dipercayai oleh setiap orang Islam. Dalam matan Al-Jawharah, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, bait yang keempat menegaskan, hendaklah engkau yakini dengan jazam akan Isra' dan Mi'raj Nabi sebagaimana yang mereka riwayatkan. Begitu juga Imam At-Tahawi menyebut dalam matan akidahnya yang dikenali dengan Al-Aqidah Tahawiyah,
kita meyakini bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah benar. Sesungguhnya Nabi telah di-Isra' dan Mi'rajkan dirinya ketika baginda dalam jaga ke langit. Kemudian dinaikkan lagi hingga ke ketinggian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua matan Al-Jawharah dan Tahawiyah menyinarikan akidah yang wajib diyakini oleh setiap orang Islam berkaitan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan tentang permulaan kisah Isra' wal Mi'raj hingga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.